Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan secara penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2020. Agenda yang pertama, bacaan doa. Jemput Tuan Isu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan perhimpunan kami Amin. dengan perhimpunan rahmat dan sejahtera. Amin. Jadilah apa-apa keputusan yang telah diambil dengan sempurna dan jaya. Jauhilah ya Allah dari sebarang bencana, bala dan berbahaya. Amin. Mudah-mudahan aman sentosa, limpah makmur dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon barang apalah kiranya jika kurniakan petunjuk dan hidayah kepada ahli-ahli mesyuarat bagi menjalankan tugas dan kerja-kerja yang diamanahkan. Tak segera bersatu muafakat menjunjung perintah untuk agama, bangsa, negara yang mendatangkan faedah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, warahmatullahi amin. Terima kasih pada Susur Majlis Cik Amriza bin Musmadi atas pimpinan doa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Salam muafakat semua. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi dalam mesyuarat yang ketiga kita pada pagi ini pada tarikh 28 Oktober 2020. Okey, sebagaimana yang kita maklum, rekod ini telah pun bertambah dan sebagaimana Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan maklumkan sebanyak 33 kluster yang aktif pada waktu ini dan yang membimbangkan 30% kes-kes positif ini adalah didapati daripada kluster yang melibatkan pekerjaan. Maknanya yang kontaknya ataupun rangkaian yang berlaku semasa kita bekerja dan sebagainya. Jadi dengan ini hendaklah kita semua mematuhi segala SOP, mematuhi jarak antara satu sama lain, kerap membasuh tangan serta memakai pelitup muka dan yang paling utama sekiranya adalah tanda-tanda bergejala. Mana-mana tanda pihak yang bergejala, tanda bergejala seperti demam, sesama, batuk dan sebagainya, hendaklah mengambil langkah yang berjaga segera yang perlu diambil. Kuarantinkan diri sendiri. Dalam keadaan ini, kita tidak perlu mementingkan diri sendiri, kita hendaklah menjaga dan mengawal supaya orang-orang yang terdekat dengan kita tidak dijangkiti dan juga rangkaian wabak ini dapat diputuskan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah dengar? Dah nampak muka saya? Tadi tu hilang dia. Okey, dah okey. Dah okey. Dah nampak muka saya? Ya, betul. Okey. Dengan ini saya ingin mengimbas kembali program-program yang telah pun dilaksanakan sepanjang bulan Oktober yang lalu. Antaranya adalah pada pertama 9 Oktober hingga 11 Oktober 2020, program Berat Santai dan Khidmat Masyarakat. Program Berat Santai dan Khidmat Masyarakat ke Kuala Terengganu yang telah dipimpin ataupun diurusakan oleh Kelab Sukan Majlis Daerah Kota Tinggi dan juga turut dihadiri oleh Susur Majlis sendiri. Yang kedua, pada 11 hingga 12 Oktober 2020, kursus Environmental Health Risk Assessment. Anjuran Persatuan Pegawai Kesihatan Persekitaran Malaysia, IHOM, bersama Kelab Sukan dan Kebajikan MDKT di Kota Tinggi Waterfall. Pada 18 Oktober 2020, majlis yang pada jadualnya telah dilaksanakan di Taman YPJ Kulai atau di Kota Tinggi telah pun beralih ke Dewan Bangunan Dr. Jaafar Muhammad Kota Iskandar, iaitu Majlis Penyerahan Kunci Perumahan Pejabat Awam Malaysia Taman YPJ oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kepada wakil-wakil penduduk. Dan pada petangnya, alhamdulillah kita telah pun melaksanakan Majlis Angkat Sumpah Ahli-Ahli Majlis Daerah Kota Tinggi yang baru ataupun yang pada hari ini melengkapkan barisan pada 28 Oktober 2020. InsyaAllah pada hari ini jadual asalnya adalah hari ini. Kita telah adakan mesyuarat yang telah pun wajib diadakan dan juga sebagaimana yang kita maklum
majlis sambutan Madu Rasul pada peringkat Kota Tinggi di Masjid Bandar Kota Tinggi. Dan ini telah pun ada pemakluman rasmi oleh tuan-puan pegawai daerah, puan pegawai kesihatan daerah dan yang bahagia Tuan Syekh yang bahagia Syekh Tuan Kadi daerah Kota Tinggi supaya disarankan majlis ini ditangguhkan untuk sementara waktu. Alhamdulillah, sebenarnya dengan bulan yang begitu baik ini, bulan Rabiul Awal, selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bagaimanapun sambutan Maulid Rasul akan dilaksanakan mengikut SOP dan sebagaimana kita sebagai umat Islam, kita dituntut untuk bersama-sama menghayati dan mencontohi ketabahan serta kesungguhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dalam menegakkan syiar Islam sehingga terpancar kecemerlangan dan kegunaan Islam mengatasi dunia timur dan barat. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga amat dikenali sebagai seorang yang suka menghubungkan silaturahim, menolong orang yang dalam kesusahan, membantu anak yatim dan ibu tunggal, seorang yang pemurah dan sebagainya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya pandangan yang jauh, akal fikiran yang tajam, semangat juang yang tinggi, kekuatan mental dan rohani serta tabah dan berani dalam menempuh pelbagai cabaran dan dugaan yang sebagaimana menjadi contoh dan teladan kepada kita semua. Sehingga penjarahan baginda dari Kota Mekah ke Kota Madinah dan juga program apa-apa peristiwa yang berlaku sepanjang peristiwa Nabi dan juga di bulan Rabiul Awal jugalah bulan perginya Rasulullah SAW, insan yang kita cintai. Oleh yang demikian, kita hendaklah bangun membina kekuatan rohani seimbang dengan kekuatan mental dan jasmani seperti yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kepribadian baginda juga dijadikan contoh oleh masyarakat lain dalam berbuat baik dan sentiasa berfikiran positif dalam apa juga keadaan yang menimpa dengan menganggap setiap yang terjadi itu adalah ujian dan dugaan keadaan kadar yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Saya kata dalam ucapan awalan ini, saya menyuruh supaya dalam bulan yang baik ini muhasabah pada diri kita dan juga dia tidak menghalang bagi program-program yang telah direncanakan untuk dibuat dalam keadaan normal baru sebagaimana kita menjalani mesyuarat kita pada bulan ini dengan keadaan yang normal baru tanpa pengurusi berada di atas. Walaupun saya mengalulukan 4 tuan-tuan perempuan ahli majlis atau wakil tuan-tuan perempuan yang akan memberikan ucapan penggulungan pada kali ini, dan itu Encik Muzaidi bin Makmul dan disusuli oleh Tuan Haji Nasaruddin bin Haji Ahmad dan dijemput juga Tuan Encik Hassan bin Rashid dan kemudian diakhiri dengan Encik Azmi bin Abu. Sekian, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Tuan Susah Majlis. Agenda 3, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 9 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 pada jam 11 pagi. Jemput pada pencadang dan penyokong usul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan yang diperlukan adakan untuk minit suara penuh bilangan 9 Majlis Daerah Kota Tinggi 20 Oktober 2020 untuk diterima dan disahkan tanpa perbezaan. Terima kasih pada Cik Muzaidi bin Makmul. Jemput penyokong usul. Saya menyokong usul dikecualikan. Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 9 2020 yang telah diadakan pada 28 Oktober 2020 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Dengan adanya pembawa usul iaitu Cik Muzaidi bin Makmul dan usul tersebut disokong oleh Puan Mazli binti Alias. Dengan ini, mesyuarat menerima agenda yang ketiga, menerima minit mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 9 2020 yang baru saja kita selesaikan pada pagi tadi. Alhamdulillah, saya tak tahu bila pula Urustia membuat minit tersebut dan telah pun diedarkan pada tuan-tuan dan perempuan. Dan dengan ini kita bersetuju minit mesyuarat jawatankuasa penuh bilangan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 9 2020 supaya diterima dan diterima dan disahkan tanpa pindaan. Agenda 4, menerima dan mengesahkan
minit mesyuarat Jawatan Kuasa Majlis Daerah Kuala Tinggi Bilangan 10 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 sebagaimana berikut. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatan Kuasa Kewangan dan Perkara Am Majlis Daerah Kuala Tinggi Bilangan 10 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020. Jemput pada Tuan Pencadang dan penyokong usul. Assalamualaikum Tuan Pengerusi. Saya Jazril Jamal mencarankan usul minit mesyuarat Kuasa Kewangan dan Perkara Am yang telah diadakan pada 20 Oktober tanggal 10 Palang 2020 setuju diterima dan disahkan tanpa perbezaan. Terima kasih pada Tuan Haji Nasaruddin bin Haji Ahmad. Jemput pada penyokong usul. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya Abdul Halim bin Husin menyokong usul minit mesyuarat Jawatan Kuasa Kewangan dan Perkara Am Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 10/2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 setuju diterima dan disahkan tanpa perbezaan. Terima kasih Tuan. Dengan adanya pembawa usul iaitu Tuan Haji Nasaruddin bin Haji Ahmad dan usul tersebut disokong oleh Encik Abdul Halim bin Husin. Dengan ini mesyuarat menerima agenda 41 menerima minit mesyuarat Jawatan Kuasa Kewangan dan Perkara Am Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 10 Palang 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 dan minit tersebut diterima dan disahkan tanpa pindaan. Agenda 4.2 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatan Kuasa Penilaian dan Tingkatan Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 10 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020. Jemput pada penyokong pembawa usul dan penyokong. Salam sejahtera Tuan Menteri dan ahli sekalian. Saya bagi dulu anak saya cadangkan usul minit mesyuarat Jawatan Kuasa Penilaian dan Tingkatan Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 10 Palang 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020. Terima kasih pada Tuan Surya Wediwelu. Jemput pada penyokong usul. Saya Johan Azam bin Muhammad Yassin menyokong usul minit mesyuarat Jawatan Kuasa Penilaian dan Tingkatan Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 10 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 setuju diterima dan disahkan tanpa perbezaan. Terima kasih Tuan. Dengan adanya pembawa usul iaitu Tuan Surveyor Wediwelu anak lelaki Sofia dan usul tersebut disokong oleh Encik Johan Azam bin Muhammad Yassin. Dengan ini mesyuarat menerima agenda 42 menerima minit mesyuarat Jawatan Kuasa Penilaian dan Cukai Harta Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 10 Palang 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 dan minit tersebut diterima dan disahkan tanpa pindaan. Jemput Tuan Isyu. Agenda 4.3 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatan Kuasa Pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 10 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020. Jemput pada pembawa usul dan penyokong usul. Terima kasih. Saya mencadangkan usul minit mesyuarat Jawatan Kuasa Pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 10 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Farida binti Husin. Jemput pada penyokong usul. Terima kasih Tuan Menteri. Saya Azmi bin Abu menyokong usul minit mesyuarat Jawatan Kuasa Pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 10 Sempang 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 setuju diterima dan disahkan tanpa perbezaan. Terima kasih Tuan. Dengan adanya pembawa usul iaitu Puan Farida binti Husin dan usul tersebut disokong oleh Encik Azmi bin Abu. Dengan ini mesyuarat menerima agenda 4.3
menerima minit mesyuarat jawatankuasa pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 Palang 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 dan minit tersebut diterima dan disahkan tanpa pindaan. Agenda 4 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa kesihatan dan lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020. Jemput pada pencadang dan penyokong usul. Terima kasih Tuan Menguji. Saya Samir Rashid cadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa kesihatan dan lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Jemput pada penyokong usul. Terima kasih Tuan Wadipi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Samsudin bin Muhammad menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa dan lesen bilangan 10 Palang 20 diadakan pada 20 Oktober 2020. Terima dan disahkan dengan tanpa pindaan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan adanya pembawa usul iaitu Encik Hassan bin Rashid dan usul tersebut disokong oleh Encik Samsudin bin Muhammad. Dengan ini, mesyuarat menerima agenda 4.4 menerima minit mesyuarat jawatankuasa kesihatan dan lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 Palang 2020 yang telah pun diadakan pada 20 Oktober 2020 dan minit-minit tersebut diterima dan disahkan tanpa pindaan. Seterusnya Tuan Estesa. Agenda 4 menerima minit mesyuarat jawatankuasa pelancongan dan alam sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020. Jemput pada pencadang dan penyokong usul. Terima kasih. Saya Juliana mencadangkan usul mesyuarat jawatankuasa pelancongan dan alam sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi yang telah diadakan pada 2020. Terima kasih pada Puan Juliana. Jemput pada penyokong usul. Okey. Betul Rasio. Okey, dengan ini mesyuarat menerima agenda 4.5 menerima minit mesyuarat jawatankuasa pelancongan dan alam sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 Palang 2020 yang telah pun diadakan pada 20 Oktober 2020 dan minit tersebut diterima dan disahkan tanpa pindaan. Agenda 4.6 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020. Jemput pada pembawa atau pencadang dan penyokong usul. Mari cadangkan usul minit mesyuarat usul lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih pada Tuan Haji Mak Ali. Jemput pada penyokong usul. Terima kasih Tuan Haji. Menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa komunitas Daerah Kota Tinggi dan 10 2020 telah diadakan pada 20 Oktober 2020 sehingga diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih Tuan. Dengan adanya pembawa usul iaitu Tuan Haji Mat Ali bin PE dan usul tersebut disokong oleh Encik Hassan bin Rashid. Dengan ini, mesyuarat menerima agenda 4.6 menerima minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 Palang 2020 yang telah diadakan pada 20 Oktober 2020 dan minit tersebut diterima dan disahkan tanpa pindaan. Seterusnya,
Itu saja ya Tuan Isu. Kita akan terus sambung pada ucapan penangguhan. Daripada kali ini kita mengalulukan dengan kehadiran ahli-ahli mesyuarat yang baru dan juga ahli mesyuarat yang berpengalaman. Otai-otai sebenarnya. Sebenarnya memang semuanya otai-otai. Risau saya sebenarnya selaku yang betul dan IC pun bahasa baru-baru dalam DPBT. Tanpa mendengarkan masa, saya menyebut Cik Muzaidi bin Makmur atas ucapan penangguhan untuk kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa musallim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Ketua Saiful Rahman bin Ahmad Wan Isyuk Muhammad Amista bin Hadi, sahabat-sahabat ahli majlis pada daerah tertinggi, ketua-ketua jabatan majlis daerah tertinggi, wakil-wakil jabatan EX official dalam daerah tertinggi, tuan dan puan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Wabarakatuh. Ini saya ingin merakamkan kita terima kasih atas wang yang diberikan pada saya pagi ini dalam memberikan ucapan penangguhan mesyuarat penuh pada kali ini. Mengambil kesempatan di sini juga saya ingin merakamkan indahnya kepada sahabat-sahabat yang datang daripada parti yang ada pada ini yang dilantik sebagai ahli majlis daerah tertinggi. Dan tanggungjawab ini perlulah kami kita sama-sama laksanakan bagi merealisasikan kegiatan PBT kita majlis daerah tertinggi. Walaupun dalam itu ini kita dikejutkan dengan pelbagai cerita ke atas politik tanah air, namun begitu selagi masih belum ada perubahan, apa-apa perubahan di peringkat kerajaan negeri ataupun pusat, kita harus terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan pada ketika ini selaku ahli majlis yang telah dipilih oleh parti-parti masing-masing bagi mewakili kita di majlis daerah. Itu juga dalam suasana pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Ketika ini yang secara langsung membataskan pergerakan kita selaku ahli majlis dan juga pergerakan kita, pergaulan kita bersama masyarakat ini menyebabkan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Daripada itu kita sama-samalah memastikan dalam keadaan sekeliling kita, terutamanya kawasan jagaan kita, yang mana kita sedia maklum ada keluarga yang terlibat ataupun rasanya banyak perkara yang perlu dilihat dalam keadaan sekarang, kerana mungkin di kalangan masyarakat yang berada dalam persekitaran zon ataupun yang menghadapi kesukaran dalam menghadapi COVID ketika ini. Terutamanya dari segi peluang yang mereka ada kalanya terbintanya, mungkin dari segi pendapatan agak terbatas ataupun yang ada diberhentikan kerja, terutamanya mereka-mereka yang bekerja di negara jiran yang ketika ini kalau mereka keluar daripada Singapura, maksudnya mereka tidak boleh masuk lagi untuk bekerja. Dan ini kita dapat lihat kebanyakan yang mereka ini adalah anak-anak muda yang baru berkeluarga dan menyewa di kawasan persekitaran bandar dan sebagainya. Daripada itu juga saya ingin cadangkan pada majlis daerah supaya Yayasan Kota Tinggi, Yayasan Majlis Daerah Kota Tinggi mengeluarkan dana dalam kita menghadapi situasi ini untuk jadikan pejabat majlis daerah sebagai food center ataupun kita mengumpulkan food bank bagi membantu mereka-mereka yang berada dalam kawasan PBT untuk kita bantu
dalam menghadapi situasi yang dekat ini. Jadi hari ini mesyuarat dijalankan dalam keadaan norma yang baru, YDP pun dalam keadaan yang diberikan karantin ataupun pengasingan buat sementara waktu disebabkan berlakunya kes yang di air terjun itu. Jadi saya berharap YDP dapat sembuh segera ataupun tidak. Amin. InsyaAllah sihat. Katakan positif untuk COVID kali ini. Dan dalam situasi ini juga bagi mereka yang telah berhadap ataupun telah keluar daripada COVID-19 ini perlu juga diberikan ataupun minta kerajaan memberikan kaunseling ataupun supaya mereka ini tidak, kata orang tu, dia tidak rasa terasing. Kalau orang kena COVID ni dianggap sebagai bermasalah, tapi COVID ni bukan ditentukan oleh kita. Ini tak keadaan yang semestinya kita tak menjaga. Ia adalah satu wabak sakit berjangkit. Jadi sebab itulah mereka-mereka ini juga diberikan perhatian walaupun telah dinyatakan setelah diberikan swab test dan sebagainya dianggap negatif, tapi ada-kalanya mereka dipandang yang kurang baik di kalangan masyarakat. Jadi itu saja ucapan saya pada kali ini. InsyaAllah saya akan bersama rakan-rakan saya daripada UMNO Bahagian Kota Tinggi maupun Barisan Nasional Kota Tinggi akan bersama dengan semua ketua-ketua jabatan, dan saya berharap ketua jabatan di provinsi yang berada dalam Majlis Daerah Kota Tinggi ini sentiasa memberikan kerjasama yang baik kepada ahli-ahli majlis di kawasan yang telah dinyatakan dalam zon masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Muzaidi bin Makmur. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Terima kasih atas doa untuk kami semua, 21 pegawai, maksud yang dipertua dan ketua jabatan dan staf Majlis Daerah Kota Tinggi yang diarahkan kuarantin oleh pihak PKD Kesihatan atau PKD Daerah Kota Tinggi. Jadi banyak disentuh tentang isu-isu bersama, isu-isu masyarakat dan sebagainya. Dan saya ingin juga menjawab ataupun menyentuh balik tentang isu Yayasan Kota Tinggi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan maklum, dalam beberapa tahun lalu telah pun ditubuhkan semua PBT di Negeri Johor akan yayasan masing-masing. Jadi di pada masa ini Yayasan Kota Tinggi kita mempunyai baki wang RM80,000 Cik Taufik ataupun Cik Hafizan ataupun Puan Fariza, yang mana kita sekarang masih lagi menunggu untuk memutamatkan siapakah pengurusi Yayasan Kota Tinggi. Jadi saya telah pun ada perbincangan oleh pihak Majlis Mesyuarat Kerajaan dan juga pihak-pihak yang berkenaan bagi siapakah yang akan mengganti mantan pengurusi Yayasan Kota Tinggi yang lalu yang telah pun melepaskan jawatan, yang mana kita pun sebenarnya belum mendaftarkan lagi trust yang baru untuk pengurusi dan juga ahli lembaga pemegang amanah ALPA, ahli pemegang amanah Yayasan Kota Tinggi. InsyaAllah kalau dah ada kita akan bantu. Jadi yang masa sini juga saya telah pun mendapat permohonan beberapa pihak termasuk pihak MSC Kota Tinggi, sebab kita akan menyambut ataupun sambutan Hari Deepavali yang akan berlangsung pada bulan depan 15 insyaAllah. Ini telah pun kita susun dan jabatan akan susunkan, kita akan selaraskan dengan baki-baki peruntukan yang ada. Jadi untuk makluman awal tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Terima kasih pada Tuan Cik Muzaidi bin Makmur atas ucapan pengumuman untuk kali ini. Saya jemput tanpa dengan masa Tuan Haji Nasaruddin bin Haji Ahmad yang telah pun berada di skrin. Saya nampak bersemangat daripada pagi tadi. Jemput Tuan Haji Nasaruddin bin Haji Ahmad atas ucapan pengumuman untuk kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Musi bagi Tuan rakan-rakan di majlis, rakan-rakan jabatan ex officio Ahli Daerah Tinggi, rakan-rakan lain. Alhamdulillah kita dapat sama dalam syarat penuh ini satu rumah baru. Kita bersama-sama dengan pengurusi dan pengurusi yang berada di rumah baru. Kerana saya tidak berniat untuk cakap pada untuk kali ini. Saya ingin mengucapkan mengambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah syabas kepada semua ahli majlis yang baru dan telah pun mengangkat sumpah dan dilantik.
datang dan selamat bertugas kepada semua. Cuma ingin saya sama-sama katakan bahawa apa yang kita lakukan ini adalah untuk masyarakat, untuk rakyat setempat. Dan ada kalanya kita perlu letakkan ke tepi sebentar pandangan politik kita dalam masa dalam. Keduanya telah diliberate dari tadi menambah bahawa saya ingin menandakan kepada semua agar lebih berhati-hati kerana yang terbaru, kes terbaru kita berada di Taman Kota Jaya. Di tak mula, dulu terakhir di Sungai mungkin agak jauh ke negara Taman Kota Jaya. Jadi masih lagi dalam perusahaan, walau bagaimanapun saya mohon bersama kepada semua untuk sama-sama menjaga keselamatan. Kita gunakan base dan kalau kita perlu keluar, kalau tidak perlu keluar, jalan. Gunakan hand sanitizer dan pastikan jalan. Tuan-tuan, ahli majlis, pada satu ketika kita pernah berada 2 angka dan juga 1 angka untuk positif COVID. Namun, mungkin kelaparan kita, rakyat kita, mula-mula merasa gegah, mula-mula merasa senang, mula-mula merasa lapar, dan lupa bahawa kita masih lagi belum menang dalam peperangan. Jadi mungkin antara saya itu sebahagian daripadanya bahkan kita berada di tahap yang sekarang. Dan saya mohon sekali lagi dari pihak Kementerian Kesihatan untuk sama-sama menjaga kesihatan, menjaga diri kita, menjaga keluarga. Terusnya, COVID-19 ingin mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam hormat takzim kepada Masuri kita, Yayasan dan Sofia yang telah menyumbangkan face mask kepada semua ahli majlis untuk disampaikan di kawasan. Sebagai pertanyaan telah pun kita sampaikan dan insyaAllah dengan ucapan terima kasih dan berlari pada lagi ulur-ulur lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Di depan saya ingin mengucapkan salam pada Rasul kepada semua kaum muslimin dan muslimat di dalam daerah tertinggi dan juga selamat Hari Jumpa Bali kepada semua kaum muda di daerah tertinggi. Yang terkait dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh atas ucapan ataupun pengungan Tuan Haji Nasaruddin bin Haji Ahmad untuk kali ini. Alhamdulillah banyak nasihat mewakili Kementerian Kesihatan banyak baju tu sebenarnya. Banyak topi, banyak baju tu. Okey, apapun kita mengambil maklum dan kita mengambil ingatan, memang kes telah pun direkodkan yang terkini di Kota Jaya. Apapun insyaAllah saya rasa di Pejabat Kesihatan Daerah pun telah pun mengambil tindakan drastik bagi kontak ataupun pihak-pihak yang dirasakan di dalam kategori B dan C. Mana B dan C, mana yang close contact ataupun sentuhan dengan pihak-pihak yang berkenaan untuk dibuat saringan saya rasa pada hari ini di Pejabat Kesihatan Daerah Kota Tinggi. Apapun semua maklum dan berhati-hati dan penjarakan sosial dan mematuhilah disiplin untuk semua. Jadi terima kasih pada Tuan Jenazah atas ucapan tersebut. Seterusnya saya tanpa mendengar masa jemput Encik Hassan bin Rashid, orang lama yang dah kembali balik dan kembali lagi sekali. Jemput Encik Hassan untuk ucapan pengumuman kali ini. Terima kasih. Saya jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu yang dihormati Menteri Daerah saya pun Encik Rahman bin Abdurrahman, Encik Mirza bin Bisnadi, kerajaan ahli majlis, ketua jabatan dan barisan untuk. Alhamdulillah pada pagi ini saya diberi ruang ucapan Tuhan dalam mesyuarat penuh dengan 10 untuk Tuan Yang Ditua dan hadirin sekalian. Ucapan saya pada hari ini adalah ucapan pengakuan yang pertama lepas mengikat sumpah pada minggu lepas, yang mana saya
pengalaman yang ada sebelum ini dan juga cara yang baik kita akan teruskan dan menjadikannya ia lebih baik. Dan yang kurang baik kita perbaiki bersama dalam memajukan majlis daerah tertinggi dengan slogannya sedia baru, sedia membantu mudah bersama. Pertamanya hari ini saya ingin cerita tentang peranan yang kuasa tempatan. Apa yang saya lihat kritikan daripada rakyat terhadap ini besar pada suatu bangsa yang tidak besar. Mereka sering mendakwa PPP tak jalankan tugas dengan sebaiknya. Dibandingkan soal perancangan pembangunan tidak dibuat dengan gasto dan mampat, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau kacau ganggu, banjir, sampah, pencemaran alam sekitar, servis yang tidak efisien dan juga kadar cukai untuk kompon yang tidak membebankan penduduk. Justru itu, isu-isu ini semua hanya kita boleh atasi apabila mempunyai kesepahaman dan tolak ansur di antara pegawai, kerajaan, pertuluatan, baik di pusat dan negeri dalam ini, serta ahli-ahli majlis yang mewakili parti politik yang membentuk. Ini juga dalam masa yang sama harus memahami tugas setiap kaitangan dan pegawai, khususnya pada daerah kota tinggi. Ketua dan hadirin sekalian, kita ambil maklum yang mana daerah kota tinggi ini adalah daerah pelancongan bersejarah. Sini ingin saya menekankan sekali lagi, walaupun sebelum ini saya pernah sebut, ketika zaman 80-an, 90-an dulu, kalau kita sebutnya kota tinggi, orang akan sebut. Dan sekarang, tapi sekarang kalau kita sebut di kota tinggi, orang akan sebut banjir. Itu dah jadi tema yang mana pada ketika itu, apa yang kita lihat sendiri, kota tinggi ini daerah pelancongan bersejarah. Tidak ada bukan di kota tinggi ni, di Waterfall Resort, Tanjung Sedili, SMB, Tanjung Bakau, dan Pantai Pemanis, Tanjung Bulu dan banyak lagi tempat riadah yang boleh dimajukan. Ini adalah aset daerah kita yang mana kita juga boleh jadikan Waterfall Tinggi Resort ni adalah sebagai taman tema air juga. Kita boleh fikirkan sama-sama lakukan di majlis untuk memajukan daerah kota tinggi. Dan juga tempat-tempat bersejarah yang mana di kota tinggi ada Makam Sultan Mahmud, Siti Wan Kembang, Kucing Bertanduk dan banyak lagi yang mungkin orang kota tinggi sendiri pun tak tahu kat mana tempat-tempat bersejarah. Di kesempatan ini juga saya mencadangkan agar majlis daerah kota tinggi menjemput atau memanggil pegawai daripada Jabatan Pelancongan untuk hadir bersama dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan sebagai official bagi membangunkan majlis daerah kota tinggi sebagai daerah pelancongan bersejarah. Tuan Yang Ketua dan hadirin sekalian, di kesempatan ini juga saya ingin mencadangkan agar tentang projek Embos Tenggara di Batu Ubin, yang mana saya lihat nampaknya semakin hampir siap, iaitu untuk UTC, yang mana agar kita sendiri jabatan kena apa jabatan yang tiada di kota tinggi, contohnya jabatan pengangkutan jalan, KWSP, Ekonomi Desa, agar untuk di KWSP. Ia memudahkan urusan rakyat untuk memandangkan Embos itu adalah terletak di jalan utama mengarah ke Air Terjun juga. Jadi saya juga ingin menyentuh sedikit tentang tempat
tempat lokasinya yang mana saya ingat pada peringkat awal saya dah bayangkan lah, memang kawasan tempat-tempat. Tapi akhirnya saya lihat sekarang ni dah ada pagar, ada tembok, dah macam saya lihat macam dah bukan tempat perniagaan, macam penjara pun lah, macam tu lah, macam lah. Jadi di sini kita sendiri kena fikirkan macam mana kita akan buat situasi ini. Dan juga saya ingin mentor tentang sektor gajah yang berada di Kelapan. Apa yang saya lihat, sektor gajah ni dah lama masa buat ni pun jadi isu bahawa GPS dalam peruntukan tu pun saya rasa kita banyaklah, dan akhirnya sampai sekarang ni pun dah dirasmi pun pada awal tahun, tapi masih tiada nampak apa lagi. Sebenarnya itulah ada aset-aset antara kehadiran pelancong hadir di kota. Jadi saya minta juga DPS kalau dapat masyarakat akan datang dengan masa itu dari laporan status gajah. Kalau kita nak isu gajah ini memang tak habis, ekonomi pun macam-macam isu gajah. Jadi inilah saya melihat nanti daripada orang panggil sentuari gajah tu, orang panggil nanti sentuari gajah. Jadi kita tanahlah negara itu berlaku, dan pengalaman DPS juga saya ingin inilah maklumkan tentang banjir dan saya sebut banjir kerana kita pun hampir musim untuk sistem mana saya pun nak sebelum ni awal tahun ada buat aduan ada sungai-sungai yang masih belum dibersihkan. Saya pun tak tahulah sebab saya dimaklumkan tahun lepas sampai DPS tak digunakan untukkan sampai duit tak pun. Pastilah sampai duit untukkan banyak tak digunakan. Saya rasa sayang banyak. Jadi saya harap DPS pun maklum, dan salam pada JD. Saya lihat JD pun nak hadir dalam majlis lain. Kalau berbeza dengan JD sebelum ni, memang dia sendiri anak itu setiap kali mesyuarat, jadi kita senang berhubung dengan apa je masalah. Saya lihat tak banyak, sikit tu selesai lah. Jadi baru ni saya lihat memang tak pernah hadir lah. Hadir pun ada sekali je, itu pun rasa program YB Expo datang. Itu pasal YB Expo datang kan. Tapi dah mesyuarat masuk tak ada lah. Sama hari puan saya kata saya mohon maaf lah kerana ada sentuh mana-mana pihak yang terdesak. Saya akan menyentuh saya setiap pekan ini untuk pembangunan bersama, khususnya dalam majlis daerah itu sendiri. Bagi penutup bantuan bunga dedap di atas para usul pasang cerita. Andai tersilap itu bicara dari disusul, maaf. Dari Kedah ke Pekansai, lebih suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah ucapan ini, di lain masa jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kalau kenapa? Kalau LP, kita tak dengar suara di sini. Banyak cakap tu. Amin. Kalau LP, tak dengar.
Okey dengar tak? Okey. Sorry. Oh, patutlah tu. Minta maaf. Tadi ada orang unmute-kan saya tapi tak apa. Saya mengambil maklum ucapan ataupun pengulangan oleh Tuan Haji Cik Hassan tadi dengan 2 rangkap pantun dan sebagainya. Yang terdekat ni saya ingat kita akan jadualkan bagi lawatan bersama-sama majlis ada majlis dan juga mungkin ekshibiso yang nak bersama-sama dengan Ketua Jabatan ke Senturi Gajah lah pihak JPS dengan Pilitan boleh bersedia. Saya maklum kita telah facilitate kelulusan-kelulusan pelan pembangunan di Senturi Gajah. Dan yang kedua berkenaan dengan pemerkasaan kawasan-kawasan tempat-tempat pelancongan majlis di Kota Tinggi, individu dan sebagainya. Dan yang paling terkini sekali saya telah minta untuk menolong tuan-tuan dan puan jawatan kuasa korporat ataupun masyarakat jabatan masyarakat bagi melaporkan balik bilangan kehadiran pelancong-pelancong di pusat-pusat perhotelan, pelancongan, di muzium dan sebagainya untuk tujuan rekod dan sebagainya. Jadi yang ni mungkin kita bersama baik saranan bagi wakil daripada jawatan kuasa pelancongan ataupun jabatan pelancongan Tourism Johor dan sebagainya untuk bersama-sama dengan kita termasuk daripada Yayasan Warisan pergi bersama dalam jawatan kuasa tetap atau jawatan kuasa khas yang kita buat atau kita laksanakan dari semasa ke semasa. Okey, saya mempunyai had masa kerana kita sebenarnya akan bersama pada mesyuarat OSC. Jadi tanpa lengkapkan masa, saya jemput pada Encik Azmi bin Abu untuk julung kali wakil daripada PAS bersama-sama kita dalam barisan ahli-ahli majlis. Untuk tanpa lengkapkan saya jemput Encik Azmi bin Abu untuk ucapan pengurungan untuk kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tuan saya Rahman bin Haji Muhammad, Setiausaha sahabat-sahabat ahli majlis daerah Tinggi, barisan ketua jabatan kerajaan dan selamat hari kepada kita. Saya lebih dulu mentaklukkan saya Azmi bin Abu dari PAS kawasan itu. Jadi sebelum meneruskan mengajarkan anak kita berjalan dengan lancar, kita diberikan kesehatan badan dalam di mesyuarat kali yang itu. Jadi sebelum saya meneruskan taruh di saya kepada sahabat saya Azmi bin Abu wakil ketua PAS kawasan Kota Tinggi yang mana saya seorang disinilah dan ini ke depan akan dipanggil 10 orang lagi yang mana daripada PAS Bersatu dan UMNO. Saya memang tak berniat untuk cakap lebih panjang, maklumlah saya dalam ucapan ini pertama kali bercakap di halayak ramai, tak bertek. Saya cuba membawa imej PAS dalam syukur alhamdulillah atas kerjasama kerajaan kita, kerajaan Perikatan Nasional yang mana UMNO nombor 1 dan saya dari PAS diajak bersama selaku calon wakil daripada pihak PAS Islam Malaysia.
kita maklum, kita sekarang ni dalam darurat kesihatan politik, darurat kesihatan. Pada hemat kami dari Parti Islam Malaysia merupakan pendamai bagi dua pihak, iaitu UMNO dan Bersatu. Jadi harapan saya moga apa yang kita harapkan kita dapat terus bersama dengan tenaga dapat untuk meningkatkan kita punya pelibatan kita dalam masyarakat. Saya kipas balik apa yang betul bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke bumi ini yang membawa rahmatul alamin. Jadi percaya dan yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan selaku Islam untuk dia. Hadirnya beliau baginda tak sepatutnya kita beliau hadirnya baginda ke dunia ini memberi rahmat kepada bukan setakat kepada manusia, malah kepada tumbuh-tumbuhan, haiwan dan semuanya. Tuan yang betul. Saya sebenarnya masih kaku di sini. Sebab malamlah kali pertama saya tampil di sini. Pada awalnya Badan Hubungan PAS dan Johor ada membuat cadangan untuk memberi sedikit taklimat tugasan kepada kami. Jadi oleh kerana keadaan norma baru, jadi kami tak dipanggil. Itulah beberapa kali pelantikan ahli. Dan saya pun di sini saya masih kurang mengenali sahabat-sahabat dari ahli majlis ni. Sampai kadang-kadang tu cakap satu tempat orang masuk campur. Saya ini logat Tanjung KWT. Ini kadang-kadang orang malah kan. Kena maknanya bila kita berada di sebab itu saya kena bagi tahu, saya fahamkan kuasa. Jadi saya fahamlah. Itu juga terima kasih ada Haji Hasanuddin bagi dengan saya tadi. Terima kasih tadi bimbing hari yang tadi itu juga Sama-sama. Dan Haji Ali buat Faridah. Itu kita tempat lain. Dirinya ada apa yang saya butuhkan itu jadi kesalahan, kesilapan. Saya minta sahabat-sahabat bantu saya. Dan kami kami ingin mencurahkan pendapat, pandangan kerjasama untuk kebaikan masyarakat. Sedikit tentang Parti Islam, yang mana Parti Islam di Kota Tinggi bermula iaitu PAS Kawasan Kota Tinggi bermula 26 Februari 1987. PAS Kota Tinggi sudah berada 33 tahun. Yang mana alamat pertamanya di 1288 Kedah Tawadu. Dan kami mempunyai dua cawangan studi dan cawangan madang. Pegangan kami amal ma'ruf nahi munkar. Seruan kami Allahu Akbar. Yang mana kalau UMNO slogannya hidup Melayu, kalau Pakatan Harapan slogan dia reformasi.
Tegasnya, apa yang saya nak sampaikan di sini ialah apa yang saya bawa daripada Parti Islam menyatakan tegasnya Islam merupakan konsep menyelamatkan manusia selamanya dan bukan untuk sepanjang. Saya cuba membawa perkara ini ke dalam permufakatan kita di sini. Jadi cakap tak nak panjang, ini dah macam nak boleh nak panjang. Allah, boleh Tuan Haji, boleh Encik Azmi, boleh. Proceed. Boleh Encik Azmi. Ya. Boleh. Tidak. Banyak perkara yang saya nak katakan bergelora rasanya untuk sendiri ini. Mungkin saya rasa saya diamanahkan untuk sendiri. Jadi untuk sendirinya yang paling sekali yang saya nak bawa isu masyarakat yang melibatkan keselamatan masyarakat. Beberapa masyarakat yang lepas yang saya perhatikan dalam masyarakat kita tiada kurang menyentuh tentang keselamatan masyarakat, khususnya gajah yang dibawa oleh Yayasan Jalan Tengah. Isu gajah ni satu isu yang saya rasa kalau nak berkait rapat dengan majlis, saya pun tak faham. Saya rasa pernah saya tunjukkan ini kepada Datuk Ahmad Siddiq, mana Datuk mengatakan bahawa isu ini adun. Jadi kesempatan ini saya katakan isu gajah ni rasanya memang perlu kita belakang kerana isu gajah ni sangat berbahaya kepada masyarakat kita yang mana jalan mersing merupakan kawasan yang terancam. Bukan setakat dia melintas jalan sekarang, kalau tak silap saya dia boleh masuk ke sampai ke Pelda yang mana gajah-gajah ni merosakkan musuh tanaman dan membahayakan kepada masyarakat. Dia kata, seperti maklum, dah beberapa kes kematian yang menyebabkan ancaman negara. Jadi saya rasa untuk kali ini cukuplah. Banyak tu kalau saya nak cakap, nanti ruang mati saya gunakan. Mungkin maklumlah dia pun tak faham apa ni keadaan seperti ini. Jadi dari saya, Tuan Yang Di-Ketua, sahabat-sahabat dan ini waktu mungkin kerjaan dan mungkin saya dengan ini mengucapkan terima kasih kerana pas sama-sama beri kejayaan bersama dalam masyarakat daerah. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah kita ucapkan dan sebenarnya kita merakamkan atau ucapan berulang kali daripada Cik Azmi bin Abu daripada Parti PAS ataupun daripada PAS dalam barisan kepimpinan ahli-ahli majlis ini di PBT di Ninggi Johor. Jadi saya merakamkan penghargaan, banyak perkara yang disentuh sebagainya. InsyaAllah apa yang perlu saya sentuh tentang keselamatan masyarakat, isu-isu yang berpanjangan di Kota Tinggi, isu gajah dan sebagainya telah pun memang ada dalam makluman pentadbiran dan kita akan sentiasa update apa tindakan dan pandangan dan juga maklum balas atau peruntukan dan juga tindakan oleh pihak Kerajaan Negeri, pihak Jabatan Agensi Federal terutama yang disebut seperti JPS, Perilitan, Perhutanan dan sebagainya. InsyaAllah yang perkara ini memang sentiasa dibuat walaupun kita maklum kadang-kadang apa yang kita rencanakan, apa kita laksanakan
berkenaan dengan muamalat, perancangan kita tidak terbaik sebagai perancangan Allah SWT, kerana banyak juga contoh isu yang berbangkit tentang isu gajah telah pun dibuat oleh Jabatan Agensi, tetapi kita faham ada perkara yang di luar kawalan, isu-isu vandalism, isu-isu kacau ganggu, kreativiti dan juga apa nama dipanggil luar jangka, perkara yang luar jangka yang tidak dapat dielakkan walaupun telah berbelanja dan mengambil tindakan, tetapi kelemahan kita selaku makhluk Allah SWT memang sentiasa ada, dan namun kita akan ambil tindakan susulan dari masa ke semasa. Jadi berkenaan dengan 30 tahun bertapak di Kota Tinggi, PAS dan sebagainya, Alhamdulillah saya bersyukur kerana yang pada musim lalu saya agak khawatir kerana walaupun kita pelbagai parti dan sebagainya, tapi saya khawatir kerana tidak ada bangsa India ataupun bukan bangsa Melayu di dalam barisan ahli majlis. Tapi Alhamdulillah kali ini sepatutnya kita semua ada bangsa yang berada dalam line up Majlis Daerah Kota Tinggi, dari latar belakang yang berlainan dan berbeza dan sebagainya. Namun saya mengambil maklum MCA tidak mengangkat sumpah untuk kali ini dan mungkin tunggu dasar di peringkat parti dan sebagainya. Jadi apapun saya ucapkan tahniah, Alhamdulillah. Ramai mentor sifu ahli-ahli majlis yang bagi moderate dan sebagainya. InsyaAllah janji ataupun kehendak tuan-tuan perempuan ahli-ahli majlis, Tuan Haji Nasar, Tuan Haji Ali dan juga semualah berkenaan dengan Cik Muzadi dan Cik Hasan, berkenaan dengan khusus ahli-ahli majlis dan juga makluman jabatan-jabatan, terangan taklimat dan jabatan. Saya akan dan SU akan rencanakan seberapa segera. Tapi kalau tak dapat dibuat di luar daripada bangunan yang tuan-tuan berada, kita akan buat tak jauh juga, berada di waterfall Kota Tinggi, tapi pastikan tuan-tuan sihat, tidak ada gejala dan sebagainya. InsyaAllah kita akan susunkan. Boleh begitu Tuan SU dan juga semua ahli majlis. Jadi kalau tidak ada, saya tangguhkan untuk mesyuarat bilangan 10/2020 mesyuarat penuh kali ini. Bagi memberikan laluan kepada OSC OSC MDKT. SU ada apa-apa nak tambah? SU? Terima kasih Tuan. Okey, kalau tak ada sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.